أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد لله الذي أفانا وما ابتلانا وفضلنا على كثير من عباده تفضيلا اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المحمد اللهم يا موجب دعوات. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh ya Allah, kau pandaikanlah. Kami ini hina ya Allah, kau muliakanlah. Kami ini banyak salah ya Allah, kau maafkanlah. Kami ini banyak penyakit ya Allah, kau angkatkanlah. Kami ini malas ya Allah, kau rajinkanlah. Kami ini kotor ya Allah, kau bersihkanlah. Kami ini jahat ya Allah, kau solehkanlah. Kami ini banyak dosa ya Allah, kau ampunilah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah ibu dan bapa kami memohon hajat kepada Engkau ya Allah. Engkau angkatkanlah virus corona yang berada di atas bumi ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, Engkau angkat dan Kau buanglah sejauh-jauhnya ya Allah. Dan kami memohon hajat kepada Engkau lagi ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit dan Kau angkatkanlah penyakit Fatimah binti Muhammad Kunju ya Allah, kerana ia dilanda dan ia disyaki penyakit jantung ya Allah. Kau angkatkanlah penyakitnya ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Hanya kepada Engkau saja yang kami meminta tolong ya Allah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma harusna bi ainika allati la tanamu wa kafina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah juga taufik dan hidayah kepada kami yang berada di dalam rumah Engkau ini ya Allah. Dan tak lupa juga ya Allah, Kau berikanlah taufik dan hidayah kepada semua ahli keluarga kami, ibu dan bapa kami, kepada jiran-jiran kami dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka jauh dan tidak mahu datang ke rumah Engkau ya Allah, sembahyang berjamaah dan menuntut ilmu fardu ain yang diwajib ke atas mereka ya Allah. Berikanlah mereka taufik dan hidayah, dan berikanlah juga kami taufik dan hidayah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillah tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Bismillah tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Bismillah tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Ummul Kitab Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, siapa dia tuan-tuan? Bulan lepas aku tanya dah, siapa dia? Lupa lagi. Itulah, banyak nak tengok peramai, lupa lah. Ya, banyak nak tengok wrestling orang pakai sependa, lupa lah. Lepas tu kata ulama, sesiapa yang suka tengok dosa, sesiapa yang suka tengok benda yang tak baik, ilmu diangkat oleh Allah. Ilmu diangkat. Sesiapa yang suka melihat tentang dosa maksiat, dia malas nak ibadat. Malas? Tu yang malas pergi surau. Dia lalu di surau, lalu. Nanti dia berak, dia berhenti ya. Oh, singgah berak aja. Betul dia. Betul dia belah balik. Tuan-tuan, tuan-tuan, semua dunia kat kiamat ah. Kat kiamat lah. Itu yang dalam hadis sebut, apabila rumah Allah itu tidak ada penghuninya, penghuni yang tak ada, maka tanda-tanda kiamat makin hampir, makin dekat. Tengok surau masjid orang tak ada konsep ramai orang, kedai makan ramai orang pasar ramai orang, pagi-pagi dah ke pasar untuk apa? Beli makan beli ikan, beli ayam. Tapi pagi-pagi orang tak boleh pergi surau, tak boleh tak boleh pergi surau. Itu orang azab dalam orang kena azab dalam kubur ni, kita tak dengar. Allah hijab kan, untuk Allah hijab kan, yang dengar tak apa? Rasulullah lepas tu jalan-jalan kebaikan ni tak semua orang dapat. Sedikit sahaja jalan-jalan kebaikan tak semua orang dapat.
Itu dalam surah As-Sajdah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia. Kami dah yakin dah, kami nak beramal soleh, kami nak pergi surau, nak pergi masjid, nak beristighfar, nak tolong orang, nak berbakti kepada mak bapak, nak baca kitab Al-Quran, tapi tak boleh balik duduk dalam kubur seorang tu. Orang ni kalau mati ni, tak kira dia mati kena tanam dia mati dalam mulut ikan jerung mati dalam mulut buaya mati terbakar ke, tetap dia tanya oleh malaikat Munkar Nakir, tetap dia tanya. Lepas tu kita ni semua akan bertemu malaikat Munkar Nakir. Tak kira siapa dan kau pun. Faham memanglah bahasa bila kita belajar kitab kuning ni, dia bahasa dia kasar sikit kitab kuning ni. Kenapa bahasa dia kasar sikit? Sebab orang tok-tok guru dulu, dia mengajar tu, dia mendidik anak murid. Pasal tok guru dulu dia garang tok guru dulu. Aku dulu masa belajar untuk guru aku tak pakai kain sugi tak pakai kain sugi, tak pakai. Dia halau aku. Kau pergi balik aku nak ngajar kau. Allah, tuan-tuan. Kalau aku buat tuan-tuan, balik belajar jauh-jauh. Tuan-tuan halau aku, bukan aku kena halau. Bukan tuan-tuan kena halau. Tuan-tuan halau aku. Tok guru dulu semua garang. Tok guru dulu semua garang. Itu anak murid dulu semua jadi. Tuan-tuan. Semua jadi. Jadi orang alim. Tuan-tuan. Hamba kaedah dengan selawat. Selawat pun kena hati-hati lah. Selawat ni banyak orang kata, selawat kata Rasulullah bid'ah. Macam-macam ni akhir zaman dunia nak kiamat. Orang puak-puak ni, puak-puak yang mereka menolak tentang ahli sunnah wal jemaah ni, dia tak usah dia layan. Tu usah layan. Dia memang tak suka kita beramal. Dia tak bagi kita beramal, tuan-tuan. Ni bulan Maulid ni. Perbanyak selawat. Ada kisah pada zaman salafus soleh. Seorang hamba Allah ni, ni baru mukadimah. Tuan-tuan, baru mukadimah, selalu bagi 200 kan. 200 malam ni dia kuliah lebih sikit, up lah sikit 400 boleh. Alah, kudukut punya orang. Kedekut rumah batu, kereta mahal. Aku tak minta duit, tuan-tuan bagi aku ambil. Tak bagi, tak macam mana. Buat kerja Allah ni jangan fikir pasal duit. Sama juga nak buat kerja agama, kerja Nabi ni jangan risaulah. Kadang setengah asatizah, setengah ahli ilmu, dia kadang bila tak ada ceramah dia takut nanti apa nak makan. Duduk rumah orang tak panggil ceramah, apa nak makan. Aku kat rumah duduk kat madrasah, ngajar madrasah, makan aku, makan nasi, tak makan batu pun, tuan-tuan. Makan nasi, tuan-tuan. Kadang orang tanya, ustaz macam mana boleh lepas ceramah? Ustaz duduk Selangor, ceramah di Perak sampai ke Penang lepas, kerja Allah, tuan-tuan. Naik tika tu, Piramli tu, faham? Zam-zam ala gezam. Tuan-tuan, faham? Semuanya kerja Allah. Allah kata lepas-lepas, faham? Ada doa dia. Baca doa Ibrahim Adham. Ada doa dia. Itu yang berlaku pada zaman Ibrahim Adham. Ada singa kat depan, kabilah-kabilah daripada Yaman nak pergi ke Mekah, nak buat haji. Ibrahim Adham baca doa ni, singa ke tepi singa, tuan-tuan. Orang dulu semua ada amalan-amalan. Kita beramal ni bila perlu, ni kadang masalah, Baik, ni berlaku pada zaman salafus saleh tentang selawat. Betul, jangan tak selawat. Jangan tak selawat. Dia kalau pergi kubur Nabi ni, dia suka selawat kat kubur Rasulullah. Selawat Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Selawat Rasulullah. Bila habis selawat, ada seorang hamba Allah ni, badan gagah besar, tegap. Bukan macam tuan-tuan borai, tegap. Tegap, dia panggil pemuda ni, wahai pemuda, jom ikut aku balik rumah. Aku nak jamu kau makan sebab kau selawat kata Rasulullah. Dia bawa pemuda ni pergi sampai ke depan rumah, ajak masuk bagi makan. Dah bagi makan, orang yang ajak datang rumah dia kata apa? Wahai pemuda, engkau ni selawat dekat Rasulullah, dekat kubur Rasulullah. Aku benci sangat dengan selawat ni. Dia potong lidah pemuda ni, Kita selawat, orang baru marah. Kita selawat, kata Rasulullah, orang baru kata, atau salah selawat, bukan dapat apa. Orang tak potong lidah kita pun. Dia kena potong lidah. Kena potong. Bila kena potong, dia keluar pada rumah ni, keluar. Bila sampai dah berapa minggu, dia pergi lagi ke kubur Rasulullah, dia selawat ni. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bukan dia selawat, lidah kena potong, dia tak boleh selawat. Dia duduk kat kubur Rasulullah. Dia minta keberkatan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah,
Wahai Allah, dia minta dengan Allah, wahai Allah, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kekasih engkau, lidah aku ni kena potong, macam mana aku nak selawat kata Rasulullah? Lepas dia cakap macam tu, dia tertidur dekat kubur Rasulullah. Tertidur. Bila tertidur, dalam tidur Rasulullah datang dalam tidur dia. Kata Rasulullah, wahai pemuda, engkau menyebut nama aku sampai terpotong lidah engkau. Engkau menyebut kekasih engkau. Kekasih Rasulullah, kekasih dia. Sebab itu kita nak ada kekasih. Siapa kekasih kita? Rasulullah. Ya, siapa idola kita? Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau menyebut aku sampai terpotong lidah engkau. Wahai hamba Allah, wahai pemuda yang soleh. Rasulullah pegang dia punya bibir, pegang. Ya, dengan barakah tanya Rasulullah. Rasulullah ni dia banyak mukjizat. Pegang mulut pemuda ni, dia sedar pada tidur. Dia tengok lidah ni ada balik. Tuan-tuan, nampak? Ni yang mukjizat Nabi. Ya? Tuan-tuan, ni yang mukjizat Nabi. Itu yang pemuda selawat, kata Rasulullah. Selawat lagi, selawat. Tak lama sedang sampai musim haji, dia datang lagi kubur Rasulullah, dia selawat lagi. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada' wajaba syukru alayna. Sampai habis, selawat. Datang lagi seorang pemuda. Wahai Syekh, engkau selawat ke atas Nabi, kat kubur Nabi. Jom ikut aku nak jamu makan ni. Sama juga cerita macam dulu. Dia bawa pemuda ni dah macam kalang kabut lah. Ini macam aku nak kena potong lidah hari ni. Ya? Dia ikut aku datang rumah, aku nak jamu kau makan. Pergi ya? Pergi ikut sampai rumah. Ini rumah yang pernah potong lidah aku ni. Tapi orang lain. Bila masuk dalam rumah, sebelum nak jamu makan, dalam rumah ni ada seekor binatang kera besar, macam bapak bauk besar. Ya. Kera dalam jaring. Beronta-ronta itu. Maka pemuda yang ajak orang soleh ni berselawat kata Rasulullah, kata pemuda ni, wahai Syekh, kera ni itulah bapak aku yang dulu potong lidah engkau semasa engkau selawat kata Rasulullah. Nampak tuan-tuan, ya? Aku nak minta dengan kau, tolonglah maafkan bapak aku ni. Aku nak minta dengan Allah agar Allah ambil nyawanya. Aku tak sanggup nak tengok dia jadi kera duduk dalam jaring ni. Tuan-tuan, pemuda ni doa minta dengan Allah, ya Allah, aku dah maafkan dah orang tua yang potong lidah aku ni. Aku dah maafkan dah, wahai Allah, aku dah maafkan dah. Dengan barakah doa orang soleh ni, mati kera. Tuan-tuan, ingat ya? Siapa hina Nabi? Sebab zaman-zaman dulu ni Allah dia bagi cash, tuan-tuan, ya. Sekarang ni Allah tak bagi cash hari, Allah tak tunjuk tuan-tuan, ya. Allah bagi cash tapi cuma orang tak nampak. Cuma kita tak tahu je, tuan-tuan. Kita bukalah sejarah masa Rasulullah pergi ke Taif. Taif kat mana Taif? Taif. Dekat Kampar Taif. Taif ni kat Mekah. Betul kena tahu sejarah tentang kitab sirah ni. Kadang Taif pun tak tahu, ya. Ini dia kadang bahasa Arab dia tahu. Dia tahu ente, unte, kuda, kurme. Itulah. Ya. Kena belajar bahasa Arab. Itu bahasa Arab ni bahasa kita Al-Quran. Itu di Taif, Rasulullah buat kerja menyampaikan syiar Islam. Orang baling batu kena dahi Rasulullah, berdarah dahi Nabi, darah. Kita pergi suruh orang tak baling batu kan, tak ada batu. Aku datang mengajar sini, orang tak baling batu, orang bagi ni Al-Fulusi. Kadang-kadang lepas ceramah bagi makan ni. Ya, tapi dah lama tak ajak makan. Dulu ada, akhirnya ajak makan kat rumah. Ya. Bagi sate, ikan siakap, sekarang tak ada dah. Kan bihun goreng ya. Alasannya apa? Alasannya COVID. Ya. Itu bukan alasan. Ya. Alasannya bukan ada untuk kulukupnya orang. Kemana tadi dah? Aku lupa dah. Mana ni? Taif, ya. Nampak tu dia kan betul boleh lari sikit, dia hilang ilham, ya. Dia sebab tu ngajar ni dia tak boleh lari sikit, faham ya. Betul kalau ngajar anak murid tidur ke apa ke biar je. Kalau aku nanti kan ilham aku lari, faham ya. Itu yang di Taif Rasulullah dibaling batu oleh kafir Quraisy. Baling batu darah dia menitik, darah menitik. Bila darah menitik, Rasulullah tadah tangan. Itu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadah darah kau tak jatuh? Biarlah jatuh kat bumi tu. Apa kata Rasulullah? Seandainya darah aku ni jatuh di bumi Taif, bumi Taif ni Allah tenggelamkan nanti. Nampak? Sayangnya Rasulullah dengan umatnya, dia tak bagi bumi Taif tenggelam atas mereka baling batu kepada Rasulullah. Nampak? Ni sayangnya Nabi kat kita.
Lepas tu perbanyak selawat tuan-tuan. Banyak selawat. Ya, ada apa-apa masalah selawat je. Tuan-tuan. Ya. Ada contoh tuan-tuan balik rumah, bini garang sangat. Garang Arif balik rumah bini garang tu, ya. Dia kan kira kau janggut panjang tak takut, faham? Tuan, ya, baca selawat 11 kali selawat, ludah sikit kat lidah ni, ludah sikit dekat tangan ni, sapu kan muka. Garang macam mana lah orang tu, dia lembut orang tu. Ya, bergaduh sama isteri, cepat baik. Ya. Orang tu gagah macam mana pun, dia jadi lemah. Itu kelebihan kita selawat. Ya. Amalkan selawat tuan-tuan. Kalau ada anak nak temu duga kerja ke apa ke, nak pergi Minang ke, ya, dia punya pinangan diterima oleh Allah, diterima oleh orang tu, mudah urusan daripada Allah. Ludah baca 11 kali, ludah kat tangan sapu. Jangan sapu depan jangan ludah depan bapak mentua. Depan bakal bapak mentua dia ludah tangan sapu. Janganlah sebelum nak masuk rumah. Dalam Islam semua ada tuan-tuan. Sebab air liur kita ni ubat. Air liur ni kita ubat tuan-tuan, ya. Baiklah, baru kita baca kitab. Ya tuan-tuan. Baru baca kitab, ya. Ya Allah, berapa tahun dah ngajar ni? Berapa tahun dah kata? Dekat 4 tahun. 3 tahun je panjang. Dekat 4 tahun kan? 18, 19, 20. Dekat 20 nak habis lah. Dekat 3 tahun lebih lah. Ya, baru muka surah 4 tuan-tuan. Fikir lah. Tengok apa, siapa khatam tu. Kitab ni ke orang khatam tu. Khatam tu mati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mereka itu bagi hak 2 ibu bapa. Orang lelaki ni, dia walaupun belum bernikah, sudah bernikah, dia ada hak dengan mak bapak. Kena jaga sungguh. Lepas itu kata ulama, ya, sesiapa yang ingin rezekinya mencurah-curah, rezekinya melempah ruah, kata ulama, dia dengan mak bapak jangan derhaka. Ya, jangan derhaka. Yang kedua, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, tuan-tuan, ya. Mak bapak jaga sungguh. Sebab itu tuan-tuan, anak yang soleh ni, kalau mak bapak dia ada, dia berbakti dengan mak bapak. Kalau anak yang soleh ni, mak bapak dah tak ada, dia selalu mendoakan mak bapaknya setiap hari. Ni anak yang soleh. Dia tak boleh tinggal. Dalam hadis-hadis sebut, ulama pun dia bagi tahu, apabila kamu berdoa tidak menyebut namaku, kata Nabi, doa itu bangkai. Dan ulama bagi tahu, sesiapa yang dia berdoa tidak menyebut nama mak bapaknya, tidak mendoa mak bapaknya, doanya tergantung-gantung. Tuan-tuan, ya, lepas itu keberkatan anak ni daripada mak bapak. Keberkatan murid daripada gurunya. Tu kaedah. Siapa ada mak bapak jaga sungguh mak bapak. Aku tuan-tuan, mak bapak aku masa ada, setiap hari Jumaat memang aku rutin jumpa dia. Setiap hari Jumaat memang kita orang makan dengan dia. Makan hari Jumaat, berhimpun. Setiap hari Jumaat kami berhimpun. Masa dia tak ada, macam mana nak buat? Pergi ke kuburnya. Ni tak lama Jumaat ni pergi kubur. Tuan-tuan, dalam hadis sebut, siapa pergi kubur pada hari Jumaat dapat pahala haji. Tuan-tuan, tak kira lah, siang boleh, malam boleh. Siapa tak berani siang, pergi malam. Aku dulu masa belajar dulu, dia dengan tok guru aku, pukul 2 pagi, pukul 12 malam. 12 malam dia hantar kubur. Dia bawa anak muridnya 6 orang, engkau sini seorang, sini seorang, sini seorang, zikir kat kubur lah, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Dia tinggalkan pukul 2 dia ambil. Kubur dulu kan macam kubur sekarang, ada lampu. Kubur dulu hutan, babi lalu, tuan-tuan. Kubur dulu. Yang pokok kelapanya, bunyi cekeriknya, tuan-tuan. Dia nak uji anak muridnya, bertuhankan hantu ke bertuhankan Allah. Tuan-tuan, tu kubur dulu lah. Jaga sungguh dengan mak bapak ni. Lepas tu tentang mak bapak ni, kena tahu anak, ya, tuan-tuan, lepas tu kena bagi tahu dengan anak. Lepas tu talibul ilmi faridatun, fardu, dia bukan sunat. Fardu ke atas mukallaf, lelaki dan perempuan. Itu untuk ilmu ni dia kena tahu lah. Lepas tu anak, kalau tuan-tuan ada anak, tuan-tuan kena bagi tahu. Anak ni walaupun dia sudah bernikah, anak lelaki ni bila dah nikah, tuan-tuan kena bagi tahu. Ada bapak mentua pun kena bagi tahu. Ingat ni, wahai engkau ni sekarang dah jadi menantu aku.
engkau dah kahwin dengan anak aku. Tapi engkau kena ingat, dengan mak bapak engkau, tanggungjawab engkau masih ada. Jangan kau biarkan. Inilah bapak mentua yang kuat agama. Ni kaedah dia. Sebab itu kalau anak ni dia selalu bagi mak bapak sebulan, contoh dia bagi 200. Sebulan 200. Setiap bulan memang 200 dia bagi. Jikalah dia bagi kurang pada bulan hadapan, sampai ibu dan ayahnya tersinggung, anak derhaka. Tahu lah. Mak bapak dia tak boleh tersinggung. Hati-hati ya, sama macam guru. Guru ni, anak murid ni tidak boleh menyinggung hati guru. Bila menyinggung hati guru je, tak berkat ilmu. Dia belajar dengan guru tu, ilmu tak berkat. Ini dalam kitab sebut. Tahu tak dalam kitab Pelita Penuntut. Ada dalam tu cerita bab tentang adab. Atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar apa? Singa padang pasir. Berat macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni singa PUBG. Singa padang pasir. Ini Sayyidina Umar. Dalam hadis menyebutkan, bukannya cerita dongeng, Nabi tak bagi tahu dah. Wahai Umar, kalau engkau lalu di lorong sana, iblis tak lalu lorong tu. Ni kalam ulama ni, bukan hadis. Iaitu kata ulama, jikalah kamu ada simpan duit dalam rumah, tempat duit yang kamu simpan itu, tulislah nama Umar Al-Khattab. Kerana iblis, makhluk halus, dia takut dengan nama Umar Al-Khattab. Kalau hilang juga, itu jin yang isap rokok udang garam. Kalau hilang kat duit kat tu, jin yang isap rokok udang garam, yang main PUBG, yang main Facebook ni. Sebab iblis ni dia takut. Nama-nama orang soleh dia takut. Sama almarhum bapak aku. Anak kami di madrasah, kalau ada orang kena histeria, cucu ke anak-anak kena gangguan, kami tunjuk gambar almarhum. Ni gambar Abu Ya, ni gambar Tok Guru ni. Dia sama Habib Umar. Akan ada kisah pada zaman Imam Malik. Kita kalau anak nangis, tunjuk gambar kita, ada dia. Lagi menangis ada. Bagi kita bukan orang soleh. Umar Al-Khattab, singa padang pasir. Sayyidina Umar ni malam suka ibadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan malam dia suka meraya. Dia tengok rakyat. Sebab tu kita jangan gila kuasa. Dia tak ada gila kuasa sangat. Nak berebut kuasa sangat. Orang jadi ketua ni susah. Ingat orang jadi ketua, aku bagi contoh satu je. Bukan ketua kampung, ketua rumah tangga. Bukan ketua kampung. Aku tak cerita ketua kampung, aku cerita ketua rumah tangga je. Ketua keluarga ni hidupnya susah. Susah macam mana? Segi dunia, dia kena cari duit, kena cari barang makan untuk ahli keluarga. Kalau segi akhirat, dia ditanya oleh Allah. Anak kau macam mana tentang semayangnya, tentang makan minumnya, tentang auratnya. Bini kau tu kenapa kau biarkan titok-titok? Ni akhir zaman ni kadang mak budak titok-titok, mak budak titok-titok. Kadang nenek pun titok-titok. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, dulu nak kiamat tuan-tuan. Kadang dia titok-titok tapi pakai tudung. Ni pelik tak tahu lah orang mana, tak tahu kalau orang sini ada buat entah. Ni akhir zaman, dunia nak kiamat dah. Tuan-tuan, akhir zaman, dunia nak kiamat. Memang ada dalam hadis sebab kata Nabi, yang Nabi beritahu ni Ummul Mukminin Siti Aisyah, bumi ini akan bergoncang, bumi ini akan bergegar apabila banyak hiburan banyak. Apabila ramai wanita-wanita menjadi penari-penari. Salah satu TikTok menjadi penari-penari. Nabi ni disidik, dia bukan kazib, tuan-tuan. Nabi ni sidik. Hiburan banyak sangat, tuan-tuan. Insya-Allah Covid ni Allah akan angkat. Akan hilang Covid ni. Bila ramai hamba Allah sujud, sembam ke bumi, minta kepada Allah. Banyak berzikir, banyak baca kitab Al-Quran. Itu lagi satu rumah. Rumah ni nak dihindar dia bila kena sihir, nak dihindar dia bila kena santau. Rumah tu nak berkat, dalam rumah jangan tak baca Quran. Sebab Al-Quran ni dia ubat. Ubat tuan-tuan. Al-Quran ni dia ubat. Tuan-tuan tengok kitab Al-Quran. Pada zaman Nabi sampai sekarang,
Tak pernah jemu orang dengar. Mana jemu? Nanti kalau Khairul jadi imam, kita dengar, tak jemu. Tadi haji jadi imam, kan? Tak jemu dengar tu tak? Mana dengar? Tertidur, seronok dengar. Oh, suara kita Al-Quran ni Allahu Rabbi. Seronok kita dengar. Kalau lagu, tengok lagu. Tahun 70-an, lain rentak dia. 80-an, lain rentak dia. 90-an, lain rentak dia. Kalau sekarang ni kita nyanyi lagu 70-an, orang tak suka dengar dah. Ya? Berbeza dengan kalam-kalam Allah. Ya? Tu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya ia keluar serta sahabatnya. Sahabat apa tu ahli sunnah wal jamaah, dia ada 5. Bulan lepas dah belajar kan Khairul? Ada 5 kan? Mula dia selak kitab kan? Ni kadang ngajar orang tua ni susah. Faham? Kita marah, kita kena marah. Faham? Ya, kita rotan, ustaz kena rotan balik. Kena ngajar budak-budak senang. Kita rotan budak dia diam je. Ngajar orang tua ni payah ya, macam mana? Ahli sunnah wal jamaah kan 5. Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ulama, hukum kias. Itulah dia. Faham ya? Lepas tu buat hukum jangan bergaduh. Tak ada. Kadang tali arwah bergaduh, buat selawat bergaduh. Selawat bukan nak selawat-selawat. Tak nak selawat sudah. Tapi siapa selawat kata Rasulullah, nanti dia jumpa dengan Nabi kat negeri akhirat. Tuan-tuan, ya. Siapa selawat kata Rasulullah, dekat dunia pun hidupnya berkat, tuan-tuan. Selawat kata Rasulullah. Banyak selawat. Faham ya? Macam doa kunut, kadang bergaduh doa kunut. Ya. Bid'ah, ada setengah orang ni kata bid'ah. Ya. Senang doa kunut ni. Baca kalau baca sembahyang subuh doa kunut, sembahyang sah. Kalau tak baca sah. Yang tak boleh ni kalau tak sembahyang subuh. Itu jangan bergaduh. Kadang bergaduh apa? Ni kadang masalah akhir zaman ni, dia kadang bukan apa, dia nak supaya dia ni jadi hebat. Apa nak kita nak tunjukkan hebat. Kita tengok Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Orang tak bergaduh buat hukum, tak bergaduh tuan. Ya? Jangan bergaduh ya. Bila bergaduh, syaitan tepuk tangan. Dia suka orang Islam bergaduh. Tuan-tuan, nak gaduh apa? Kita kiblat yang satu, ya. Nanti mati pun tanah di perkuburan pun tanah perkuburan orang Islam juga. Tak ada dipisah pun. Tanah perkuburan orang kafir Yahudi ya. Ya. Nabi pun nabi yang satu, Allah yang esa. Pun nak bergaduh tuan-tuan, ya. Kadang sama rapat parti, kadang lain parti, kadang bergaduh. Apa nak bergaduh kan? Suka tilang kau nak parti apa? Kau nak partikan Jerung, kau nak partikan Pasar Selam, suka tinggal lah. Tapi janganlah bergaduh. Ni kadang sambil tak bertegur. Tuan-tuan, ya. Kadang tak bertegur. Ni kadang masalah tang ni ya, tuan-tuan. Sebab syaitan dia jahat. Itu yang Nabi suruh sembahyang jemaah. Kenapa Nabi suruh sembahyang jemaah? Kenapa dia? Nampak oh. Kadang kena tanya sebab duduk depan. Suruh merapatkan hubungan tali silaturahim. Al-jama'atul rahmah. Jemaah ni mendatangkan kerahmatan, keberkatan. Tuan-tuan. Dalam semayang pun kenapa kita sebut amin tu berserta dengan imam? Sebab di antara ramai-ramai ada berkatnya kita tak tahu. Macam doa tadi, kita minta doa supaya mak siapa tadi? Mak Arif diangkat penyakit. Kenapa kita doa ramai-ramai? Dalam ramai-ramai ni kita tak tahu ada yang berkat doa dia. Tuan-tuan. Sebab tu Al-Jama'atul Rahmah, tuan-tuan. Ya. Dalam ramai-ramai ni kita tak tahu ada wali Allah dalam ni. Kita tak tahu. Tuan-tuan. Mana tahu yang sandar-sandar tu wali Allah, kita tak tahu, tuan-tuan. Ya. Tapi wali Allah ni dia tak tahu dia wali. Tu wali Allah. Kalau mengaku dia wali, itu kuali. Faham wali Allah ni dia tak tahu dia wali. Tu wali Allah, tuan-tuan. Ya. Dia kekasih Allah. Wali Allah ni dia penduduk bumi tak tahu. Yang tahu penduduk arash. Ni wali Allah. Tuan-tuan, ya. Wali Allah ni dia hanya ada Allah. Arif billah. Minallah. Semua daripada Allah. Faham Dia tak fikir lah tentang dunia ni. Kita tak ada. Kalau tak ada dunia tak boleh hidup. Tuan-tuan, ya. Tak payah, bukan tak ada duit je, tak ada bini pun tak boleh hidup. Tuan-tuan, ya.
Susah mak kau tak ada, susah ya. Tak sampai kopi ya. Tahu kopi dia je ya. Lepas tu kena tahu buat tentang dalam rumah tangga, kena belajar rumah tangga. Isteri ni bukan wajib buat air kopi. Yang kena buat air kopi ni suami. Dengar ni abang Sado. Ya. Suami yang kena buat air kopi, bukan isteri. Dan bila disuruh oleh suami, baru wajib ke atas isteri. Ada dalam kitab air. Dan ada dalam kitab air. Bagi mazhab Asy-Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, belajar. Ya. Dia tahu bini tak masak nasi, dia tak buat air kopi, tak buat nasi goreng, tak berdosa dia. Tak berdosa. Bila suami suruh baru dia tak buat, baru berdosa. Tu. Serta sahabatnya, sahabat Nabi semua hebat-hebat. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Osman, Talhah, hebat-hebat semua sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni semua orang kuat berzikir, semua kuat baca Quran. Ya, sahabat Nabi semua berjanggut. Pakai janggut. Ya, Hairul kalau boleh janggut tu jangan pendek, biar panjang. Macam tu, macam tu. Arif, biar panjang. Apa kelebihan janggut panjang? Apa kelebihan? Okey. Haji langsung tak janggut. Sikit janggut tu kan. Apa kelebihan janggut panjang ni? Sebab janggut ni ujungnya ada ubat. Senang ya kalau cucu tuan-tuan, kalau jauh dengan tuan-tuan jauh, bagi dia main janggut tuan-tuan. Bagi main cucu main janggut atuk. Kalau bini ni jauh dengan suami jauh, ada masalah, suruh bini ni selalu main janggut suami. Main. Bukan main bulu ketiak janggut suami lah. Ni tak ada, pandai-pandai je. Kadang siapa cium, apabila suami cium ketiak isteri, umur panjang, dapat hadis mana? Pelik betul orang sekarang ni. Kalau janggut ni, main janggut ni kalam ulama, sebab janggut ni hujung ada ubat, tuan-tuan. Kalau buat janggut ni, ya, memang disuruh kita bela janggut, tuan-tuan. Ni sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi dia banyak, tak boleh bela janggut, buatlah benda-benda yang lain, tuan-tuan, ya. Kalau sakit perut, ambil ni Isak. Isak baca selawat. Janggut sendiri. Jangan belatur siap Isak janggut imam lah sekarang. Faham? Kena tahu. Nanti dia bagi Isak janggut imam. Tambah pula sekarang ni zaman viral lah. Dah orang kata orang suruh gay dah. Faham? Maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua. Orang perempuan didokong orang tua. Bapak dia dokong orang tua. Ya. Itu anak ni Allahu Rabbi dengan mak bapak kena jaga sungguh. Ya. Itu bapak ni dengan anak kena tegah. Tegah tu apa? Tegah dengan agama. Pertama sekali tuan-tuan dengan anak kita, kalau tuan-tuan dengan cucu pun pertama sekali semayang. Kalau semayang jaga cukup, berkat hidup. Sama juga di bumi. Bumi ni kalau orang semua jaga semayang cukup, ya, tak tinggal semayang fardu, bumi ni tak ada balak. Bumi ni tak ada wabak. Tuan-tuan, ya. Ni kaedah solat. Sebab solat ni dia bersangkutan dengan putaran bumi. Aku dah beritahu dah kalau betul tak? Bumi ni berpusing, dia ikut putaran orang solat. Itu yang bumi pusing 24 jam. Tapi ada kedai buka 25 jam. Aku musafir macam-macam negeri, ada satu kedai aku singgah, buka 25 jam. Pelik betul orang ni cari duit 25 jam. Tuan-tuan. Dia bumi pusing 24 jam bersangkutan dengan orang solat. Itu dalam solat 5 waktu, 5 fardu, berapa rakaat? Khairul? Aku tanya Khairul, aku tanya tak dapat kan? 17 betul? 17. Kita punya sendi ni kecil besar semua ada berapa Khairul? Macam mana boleh jadi pegawai ni dah asal dapat mardi apa? Itu pun tak dapat, ya. Kita punya sendi kecil besar 17. 17. Surah Al-Fatihah 7 ayat. 17 sendi campur 7 surah Al-Fatihah berapa? Berapa orang ni? Pegawai daripada bas ni berapa? 24 betul tak? 24 tu lah bumi pusing. Itu bila ramai orang tak solat,
dia tak baca surah Al-Fatihah, maka bumi ni dia tak betul pusingnya. Itu yang gempa bumi, turun bala, turun wabak, banyak penyakit. Solat ni kena jaga sungguh buat solat. Tapi orang solat ambil endah tak endah. Aku bapak aku garang lepas solat. Bukan tak semayang. Bukan tak semayang fardu. Kalau tak semayang jamaah, dia tak bagi makan. Dia tak nak makan. Aku tak mau makan dengan anak aku. Bapak aku garang lah. Seorang kali Hasbullah garang. Dia dulu pernah kena tangkap ISA. Kena tangkap ISA. Kena penjaga bawah tanah 2 bulan. Kena buang daerah 2 tahun. Sebab sampaikan Islam. Bukan isap dadah. Nak tahu tu. Orang dulu buat kerja agama sama juga. Tok Guru Sidik Nur pun kena ISA. Sebab sampaikan Islam. Aku kena lah. Tapi 2 jam. Kat mana? Tu rahsia lah. Sebab sampaikan Islam lah. Lepas itu sampaikan Islam. Jangan takut lah. Tu Nabi sampaikan Islam. Nabi dapat apa? Nabi orang sekat makan minum. Nabi tak dapat makan minum. Menyorok dalam gua. Nampak? Terpisah dengan isterinya. Nampak? Ni Rasulullah. Dia sampaikan Islam. Nak menyampaikan agama. Ni Rasulullah. Ni manusia yang cukup hebat. Nanti di padang mahsyar, Nabi-Nabi lain pun tidak boleh memberi syafaat. Yang boleh memberi syafaat Rasulullah. Entah. Itu hebatnya Rasulullah. Dan di antara umat-umat yang hebat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mimpi Nabi ada selawat dia. InsyaAllah nanti bulan depan aku ijazahkan. Ada khas selawat dia. Ada khas selawat dia. Aku dapat pada guru aku lah. Malam ni aku tak bagi lah. Sebab tuan-tuan belajar macam kalah Imam Syafi'i. Belajar relax. Ada aku kisah, aku ngantuk, aku tidur lah. Nanti bulan depan insyaAllah. Kalau aku bagi tahu sekarang, tuan-tuan, pen tak ada, buku tak ada. Nanti bulan depan bawa lah pen, bawa lah buku. Tak ada pen, tak ada buku, tak ada apa, selama relax. Sandar relax, belajar pun sandar relax. Tak apa, janji belajar walaupun sandar. Tak boleh langsung tak datang. Ustaz kata kita memang betul pun. Memang tak buat buku, tak buat pen pun. Macam mana? Imam Syafi'i lain, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni hebat. Ulama dulu pun hebat-hebat, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni Allahu Rabbi. Ulama kasyaf. Kasyaf. Tok guru aku pun kasyaf. Sebab orang dulu ni, sebab itu tuan-tuan, dia amalan ni penting. Amalan ni, bila lagi banyak amalan, lagi banyak amalan, rohani dia makin kuat dengan agama. Itu yang dia doa tu tak ada hijab. Sebab dia orang yang kuat menyebut kalamkan Allah. Langsung terus. Tu ulama-ulama buat air penawar jadi je. Kita buat air penawar lah, tercabut gigi palsu, tak jadi. Sebab kita bukan jenis orang suka berzikir. Bisa rokok. Itu tak habis. Kau orang sini orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini lah. Lagi tu buat rokok pun jangan gaduh. Buka orang kita fikir. Tapi tak terang buat rokok tuan. Melihat perempuan menanggung ia akan seorang yang tua. Orang tua di atas belakangnya, maka berkata oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni malam-malam suka menangis. Menangis lah. Satu pendapat mengatakan dia tepi ni ada tanda hitam. Dia menangis malam. Suka menangis malam. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Osman, dia sahabat di antara sahabat Rasulullah ni yang dia pemalu sikit. Malu. Sama malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Bukan Haji Osman. Aku tak sebut bin dengan marah aku. Ini Sayyidina Osman. Yang garang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali garang. Sayyidina Ali ni gedung ilmu. Sayyidina Abu Bakar ni orang dia lembut. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Osman garang. Kalau karomah sahabat ni banyak karomah. Sayyidina Ali karomahnya dia boleh cakap dengan tanah. Dia boleh cakap dengan tanah dengan tanah dalam tanah kubur. Kalau Sayyidina Umar, dia punya karomah, dia cakap dekat sini boleh sampai di Melaka suara dia. Ni Sayyidina Umar.
Sebab itu tentang handphone ni, handphone canggihnya handphone canggihnya handphone orang putih buat, ya. Dah ketinggalan zaman. Orang dulu sahabat Nabi ni dia punya kecanggihan suara tak pakai handphone pun, tak pakai laptop pun boleh sampai di Melaka, boleh sampai di Rusia. Sebab mereka ni orang yang hebat-hebat. Sama kaedah azan. Siapa azan memang lillahi ta'ala kerana Allah, suaranya sampai di aras. Siapa azan kerana ni. Ya. Suara ni sampai dekat kawasan tu je. Tengoklah Pak Bilal yang tukang azan ni, kalau dia azan kuat, memang lantang, baru dapat gaji je tu. Ya. Kalau slow je azan, tak masuk lagi air naon tu. Itu azan subuh ni kena kuat-kuat. Azan subuh slow kuat-kuat biar orang bangun sikit. Ni azan subuh mendayu-dayu tu orang lagi tidur lah, tuan-tuan. Oh, tidur tu kan. Cerekah sikit As-salatu khairun minan naum. Oh, bangun orang. Oh, betul pula. Tu kaedah azan. Kami di pondok pukul 4 pagi jeritlah, bangun! 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 Bangun sembahyang! Oh. Sini kalau aku jerit, aku kena halau tamat ni, tuan-tuan. Tak tahu, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi kampung. Tanya anak aku. Kalau aku tak mau sapi, aku jerit kat sekolah. Sekolah masjid atau bukit, mikrofon lagi dia lagi bergaung-gaung, tuan-tuan. Khairul Arif, ada ni dah pernah pergi ya, tuan-tuan. Tapi tak tahan, sekejap je balik. Apa tahan? Kawasan hutan, tuan-tuan. Ya, TV tak ada, Asro tak ada, apa tak ada, PUBG susah nak main. Mana tahan, tuan-tuan. Balik je cepat, ya. Tu. Pukul 4 pagi orang dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bangun orang, ajak orang bangun sembahyang tahajud. Di antara senjata orang Islam, bangun malam. Bangun malam. Lepas tu wajah ni nak ada cahaya. Cahaya bukan ada cahaya macam mentol ni, bukan. Cahaya orang tengok suka, bini tengok suka, anak tengok suka, binatang tengok suka. Ya. Dia dua kaedah sembahyang sunat ni. Malam sembahyang tahajud jangan tinggal, di siang hari sembahyang duha jangan tinggal. Siapa jaga dua solat ni, malam tahajud jangan tinggal walaupun 2 rakaat, di siang hari sembahyang sunat duha walaupun 2 rakaat. Siapa jaga dua solat ni, wajahnya disukai oleh penduduk bumi dan penduduk arash. Tuan, tengok wajah-wajah Tok Guru, kita tengok suka je. Ya, Roblok poli boleh kata jalan. Kita Roblok poli banyak polis tanya. Tuan, ya, muka kita ni hitam, bukan hitam tu. Sekarang memang tak hitam, tapi orang tengok tak suka. Tuan, ya, kadang bini tengok kita nak marah je. Tuan, ya. Sebab kita amalan kurang, tuan. Ya, perbanyak amalan. Aduh. Okey. Belum sejam. Pukul 8.30 baru sejam kan? Bayar sejam, ceramah sejam lah. Ya? Setengah jam 100. 1 jam 200. Sini 200. Faham kan? Tak. Dulu 150. Naik 50. Ya? Jauh 3 jam 200. Tuan-tuan. Naik kereta, duduk dalam kereta 3 jam. 200. Tak apa lah. Tak bagi pun tak apa. Tuan-tuan bagi aku 100 kan? Reba 100. Minyak ke apa? Minyak ni. Minyak 50 pergi balik. Tinggal 50. Tol aku? Tol? Tol? RM6, RM6, RM12. RM12. RM50 tolak 12 tinggal apa? 28. RM38. Makan aku? Nanti balikkan bini aku minta sebab orang perempuan dia suka pau. Faham? Tapi bukan pasal duit. Tapi tuan-tuan bagi tu walaupun 200, alhamdulillah cukup, tuan-tuan. Cukup. Aku kalau datang sini aku selalu minum kedai ujung, kedai akak ujung. Sambil dia pesan, Ustaz kalau datang sini Ustaz selalu minum sini. Tak payah bayar Ustaz. Ustaz mahu minum ni. Aku selalu minum tu. Aku tak cakap lah apa aku datang. Nanti tuan-tuan datang kacau aku. Cik tuan, ya. Okey, cukup 8.30 kita berhenti. 1 jam ni belajar tak lama. Ya, sekejap Sebab kita dah berumur tuan. Ya, dah berumur, dah 60, dah 50, dah 70. Orang dah berumur ni dia tak boleh lama-lama sangat.
Dia nanti lama makan tak boleh. Sebab ni semua dah makan ubat ni. Ubat. Itu belum lagi tentang rokok ni. Siapa yang keluar-keluar itu rokok tu. Dia tak boleh lama kang, tak boleh tak dapat rokok kang, dia jiwa tak tenteram, jiwa tak tenang. Ubat pun kena makan, kau kecil manis darah tinggi. Untung macam mana? Dah berumur macam ni pun Allah pilih duduk dalam majlis ilmu. Untung. Sebab kita dah, umur kita ni dah akhir-akhir dah. Allah masih pilih kita berjalan-jalan akhirat. Tu kata beruntung lah. Sebab Nabi cakap dah, siapa umur 40 tahun ke atas, dia masih lagi sibuk dengan dunia ni aja. Kata Nabi, na'udzubillah min zalik. Siapa dah 40 ke atas tu dia sibuk dengan akhirat, kata Nabi, orang ni beruntung lah. Tuan-tuan beruntung lah. Masih lagi dapat jalan-jalan akhirat. Itu Umar Rasulullah ni beruntung. Tak payah nak pulun semain sunat banyak-banyak, tak payah. Bukan tak dibenarkan, memang disuruh semain sunat banyak. Tapi macam tuan-tuan umur dah tak larat, kita nak semain sunat 100 rakaat setiap hari tak boleh. Boleh semain sunat 180 rakaat setiap hari, mana boleh. Bapa aku almarhum Ustaz Azali Asbullah, masa dia masuk penjara, dia sembahyang sunat sedekat 200 rakaat. Dia cakap aku apa? Abah belajar sembahyang sunat ni boleh puluh sembahyang sunat masa abah masuk dalam penjara. Tak ada buat apa, tumpu sembahyang sunat lah. Takkan kita nak dapat sembahyang sunat banyak kena masuk penjara, tuan-tuan. Tapi umat Rasulullah ni dia berbeza. Bila duduk dengar belajar macam ni 1 jam, pahalanya seperti dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Satu pendapat mengatakan lagi seperti dia sembahyang sunat 1000 tahun. Tapi Allah tak tunjuk sekarang, pada ketika sakaratul maut, bila nak mati tu. Bila nak bertarung dengan nyawa, roh nak keluar tu. Tuan-tuan. Tu sakarat tu, sakaratul maut. Tuan-tuan, Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa kepayahan ini? Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin. Wahai ketua orang Islam, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia malam-malam, dia suka nangis malam, suka semayang. Dan Sayyidina Umar ni malam-malam dia suka meraya. Bukan meraya lepak kedai tepi jalan tu. Bukan lepak kedai mamak. Sayyidina Umar dia suka meraya, dia suka tengok rakyat. Rakyatnya siapa yang tak makan, rakyatnya malam-malam buat apa. Ni Sayyidina Umar. Itu yang pernah dia bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ni berjalan-jalan, dekat seluar dia bunyi macam bunyi macam botol. Sini, ting-ting-ting bunyi ni. Sayyidina Umar tahan pemuda ni. Wahai pemuda, apa dalam seluar kau? Pemuda ni minta dengan Allah, wahai Allah, sekarang aku ditahan oleh Amirul Mukminin, oleh Umar Al-Khattab, ya Allah. Sekarang aku bawa ni, ya wahai Allah, botol arak. Wahai Allah, aku berjanji dengan kau tukarlah botol arak ni menjadi cuka, wahai Allah. Kalau bertukar menjadi cuka, wahai Allah, aku tak buat lagi benda-benda haram ni. Dia cakap Sayyidina Umar, ni dia cakap Sayyidina Umar, dalam ni aku buat botol cuka. Kalau betul botol cuka, kau tunjuk ke aku. Sayyidina Umar ni garang kan, tegas. Tunjuk betul botol cuka. Garang Sayyidina Umar. Kalau dia ada sekarang ni, tuan-tuan ni habis kena sepak lah. Dia bagi pa. Kenapa? Sebab belajar jauh-jauh. Ini Sayyidina Umar. Dia garang, dia tak takut siapa Sayyidina Umar. Dia digelar singa padang pasir. Dia garang. Kalau aku tak adalah, tuan-tuan. Macam ni lah ngajar. Tu yang aku waktu masa ceramah di Pening, kan PKPB Selangor tak ada ceramah, aku ceramah di Pening. Roblok lah, dia tanya maling. Bila aku pakai mask. Pakai mask. Beliau roblok pakai mask. Boleh kita buka lah mas, buka lah. Muka ni selalu tengok kat YouTube. Betul aku bagi surat dengan IC, tunjuk surat ke pelepasan untuk ceramah di Pening, masjid buat. Macam tuan-tuan buat surat dah. Ustaz Nahar. Ustaz lagi mana? Lagi Pening ceramah. Ustaz ceramah memang tegas. Bagus, tegas. Ustaz lagi begini ceramah pergi. Elok Ustaz, selamat. Saya suka ceramah Ustaz, tegas. Elok macam ni, tegas, garang. Dah nampak. Ni bagus. Orang yang kuat agama. Tapi orang lelaki ni tegas macam mana? Hebat macam mana? Tok guru silat.
Bini panggil balik tuan-tuan. Amin. Aku ni pun ceramah pok. Kalau bini aku jerit depan tu, aku balik tuan-tuan. Jangan main orang perempuan, ya. Memang ada hadis. Sampai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia gelak singgah padang pasir. Bini dia menjerit, Sayyidina Umar diam. Tuan-tuan. Ubah orang perempuan ni senjatanya lidah. Orang perempuan tak kuat tu belakang, tak kuat. Tak kuat. Ya, lumba lari dia kalau angkat besi dia tak kuat. Tapi lidah dia kalau dia menjerit, Allahul Akbar. Samalah. Tuan-tuan nak ramai orang sembahyang subuh datang mayang, nanti subuh besok suruh orang perempuan azan. Tengok. Satu taman datang, tuan-tuan. Ya. Itulah orang perempuan ni suara dia bahaya. Suara dia cukup bahaya tu dalam solat. Apabila terjadinya imam perempuan itu berlaku kesalahan di dalam solat, makmum perempuan nak buat macam mana? Herul. Macam mana? Macam ni? Anjing tengok aku je tak puas hati je. Dia kaedahnya tepuk tangan. Orang perempuan dia tepuk tangan sebab suaranya mendatangkan fitnah. Tuan-tuan, berbeza orang lelaki. Orang lelaki ni bila imam ada masalah, disuruh menyebut suaranya tasbih. Subhanallah. Orang perempuan Nabi tak suruh menyebut dekat mulutnya tasbih. Nabi suruh tepuk ni sebab suaranya mendatangkan fitnah. Tuan-tuan, aku bagi contoh macam ni ya. Lepas ni aku nak berhenti ya. Contoh macam ni ya. Tirai surau ni dia tutup. Tuan-tuan nyandar tepi dinding. Dengar dia sembang. Datang siapa? Seorang aja ke? Iyalah seorang aja. Kita dengar tu, dia tangkap sini. Sedap suara dia. Tentu lawa orang ni. Ya? Bila dia turun tangga je, ini ke orangnya? Tua gigi pun tak ada. Nampak? Ya? Apa tu orang perempuan ni suara dia bahaya. Faham ya? Apa itu kaedah orang perempuan ni, dia kalau nak menjinakkan suaminya, nak melembutkan suaminya, ada dalam kitab. Ulama bagi tahu dia selalulah lemah lembut dengan suaminya. Itu ke? Panggil suami dengan lemah lembut, manja-manja dengan suami, jangan tengking suami. Itu kaedah. Tuan-tuan, itu je ubatnya. Orang lelaki ni kalau kat rumah tu dia punya bidadari isterinya, dia layan suami macam pengantin baru. Suami tak lepak di kolam pancing, tak ada kan? Tak ada. Tuan-tuan pun tak lepak ke dia sempang pun tak ada. Betul orang suka malam pengantin baru, orang suka macam bagu nikah sebab bagu nikah dia punya layanan lain. Bagu nikah tu tak tengok, mandi sama betul. Minum cawan tu pun kongsi tu. Kongsi. Minum cawan kongsi, tuala kongsi, semua kongsi. Tidur bertemu muka, nampak? Sekarang tuala mampus nak kongsi. Malih lah bapak aku tu ponggol dia korek, nampak? Nampak. Itu yang pelik tuan-tuan. Kadang gigi palsu dia lap-lap, nampak? Ya? Dia kadang masalah, tuan-tuan. Itu yang mandi sekali sama isteri ni memang disuruh oleh ulama, memang disuruh oleh Nabi, tuan-tuan, ya. Makan suap pun memang disuruh oleh Rasulullah. Makan suap tuan-tuan, ya. Bila kita dah sunah Nabi ni kita jauh kita tak ikut tak buat, dia makin jauh lah kita, makin jauh lah, tuan-tuan. Ya, kena buat lah. Nanti malam ni tuan-tuan balik makan suap. Buah, bini je. Buang terbiak nak mati ni. Ya. Sebab kita dah tak buat benda ni, tuan. Ya, cuba kita amalkan biasa daripada kita baru nikah sampai sekarang kita memang suap suami isteri, ya, jalan bergantung tangan, tidur sama, mandi, dah umur 60 mandi sama ada. Mana ada. Kalau ada pun cucu tengok dia kata atuk nak mati tu. Ya, sikit lagi tuan-tuan. Sikit lah, lagi 1 minit 2 minit atau berhenti lah. Ya. Ya Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia bapa aku lah, nampak orang perempuan dia gendong bapa. Gendong bapa tuan-tuan, ya. Dia pikul bapa tu orang dulu. Ya. Orang sekarang tu tak tengok orang sekarang. Ya, kadang anak, ya, lepas ni aku tutup. Dia dah duduk di bandar. Mak bapaknya duduk di kampung. Rumah biasa kampung bukan rumah taman macam ni. No, parit 7, parit 8 tu. Dekat Sungai Sombong tu, kampung-kampung rumah tepi-tepi parit tu. Ya, jenis anak dah duduk bandar, dah belajar luar negara, kadang balik dia kedua kahwin, dia balik rumah apa hari raya, kadang tak tidur rumah mak apa, geli, tidur kat hotel, nampak.
Padahal masa kecil-kecil itulah tempat dia mandi, itulah tempat dia berak, tuan. Ya. Inilah orang lupa daratan. Ya. Pada aku dah pernah kena sekali ceramah di pejabat. Aku tanya mamat ni, bang, jamban mana jamban? Dia boleh cakap dia tak tahu jamban. Akhir aku berjalan lah. Mungkin dia tak tahu sebut jamban, aku sebut toilet. Bang, toilet. Tu. Toilet tahu, jamban tak tahu. Padahal orang kampung berak atas petaniok kan. Ni kadang masalah ni, lupa daratan ni bah. Sampai bandar dia dah pakai tag, dia lupa dah dia orang kampung. Ni kadang masalah. Jangan lupa, jangan lupa diri ya, sebab kita ni lahir ke dunia kita miskin. Nanti balik bertemu dengan Allah pun miskin. Tuan-tuan, Bila aku rasa cukup sampai kat sini, insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa bulan hadapan macam biasa. Ya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah makin lama makin ramai penduduk sini. Baru pindah kan. Makin lama makin ramai penduduk sini. Seronok belajar orang ramai. Macam biasa tuan-tuan tu ada tabung sekolah aku, tuan-tuan infaklah. Ya, infak untuk ada anak yatim. Sekolah aku ni ada anak yatim, ada mualaf, ada ibu tunggal, ada orang gila kami jaga, pelajar-pelajar hafal Quran, ya, belajar alim. Mereka sebab sekolah kami tak ada sistem bayar, sistem ihsan. Kalau tuan-tuan infak semua untuk sekolah madrasah. Beli makan minum dia, beli kitab, ya. Dan kalau tu macam biasa ada madu lebah, ubat mata ruqyah. Saya kata ubat mata ruqyah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah ambil, jangan tak amal. Ada seorang tentera, ya, dia bekas tentera. Dia amalkan ubat mata ruqyah ni setiap mana dia titik. Belum tidur, bangun tidur. Dulu dia pakai cermata, umur je dah 60. Sekarang tak pakai cermata. Ini kelebihan ubat mata ruqyah air zam-zam, dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Kalau tuan-tuan ada sakit mata ke pakai cermata, cuba amalkan. Tuan tengok sendiri, aku mana pakai cermata. Tuan-tuan, ya. Ni amalannya titik malam sebelum tidur, ya. Ada kat bawah tu. Kasih kejang pada. Insya-Allah kita jumpa lagi bulan hadapan. Seandainya terkasar bahasa, ada tersinggung hati tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak, ya. Dan jangan lupalah kita berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak selawat, banyak selawat, ya. Insya-Allah jiwa tenang dan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.